Seterusnya juga adalah sindrom Down. Sindrom Down ni dia mudah yang mana kita dapat kena pasti dia secara fizikal. Kita nampak dia boleh tahu ini adalah murid sindrom Down. Dan mereka juga tidak mustahil untuk berada di tadika tuan-tuan dan perempuan. Sindrom Down ni kalau kita sejarah dia adalah penyakit keturunan yang mana berlakunya penambahan kromosom ke-21. Dan juga sindrom Down ni juga dinamakan sebagai trisomy 21 sebab pada kromosom ke-21 dia ada 3 kromosom instead of 2. Kromosom kita berpasangan. Dan dia dikenapasti oleh Dr. Langdon Down pada tahun 1866. Seperti panggil sindrom Down. Sindrom Down diambil sebenarnya nama doktor yang mengenapasti atau menjumpai penyakit ni iaitu Langdon Down. Okey. Kadar kejadian sindrom Down ni keseluruhannya adalah pada 1 daripada 800 kelahiran. Dan risiko menjadi lebih tinggi dengan bertambahnya umur ibu semasa hamil. Tapi kita zaman sekarang kita punya kesihatan kita semakin meningkat. Kita punya kecanggihan perubatan semakin meningkat. Yang mana umur ibu hamil ni dah dibolehkan lebih kepada yang sebelum ini Okey, pemeriksaan penyakit ni dilakukan dengan ujian darah kanak-kanak itu bagi mengesan kehadiran kromosom tambahan ke-21 itu misalnya boleh dikenapasti. Dan ujian juga dilakukan semasa kehamilan ibu melalui ujian darah ataupun pemeriksaan ultrasound atau diambil cecair mentuban. Ciri fizikal dia macam mana? Tubuh yang pendek, kepala dia biasanya besar-besar sikit, raut wajah yang rata dengan kedudukan mata sedikit ke atas. Maksudnya mata dia tu dia ke atas sikit pada orang yang normal. Dan sela antara hidung juga adalah rendah. Maksudnya di antara mata kiri mata kanan tu dia punya batang hidung tu dia agak tenggelam. Dan lidah dia kadang-kadang dia sering terjelir keluar dan tebal lidah dia. Dan di tapak tangan dia tu ada satu garis lurus di tapak tangan, mempunyai tapak tangan yang besar, jari tangan yang pendek dan jurang yang agak besar di antara ibu jari dengan jari kedua. Kalau di tapak kaki lah, maksudnya antara ibu jari kaki dengan jari kedua tu dia agak gap yang agak luas. Dan mereka ni juga mempunyai kadar pertumbuhan yang agak lewat serta diikuti oleh kecacatan mental yang ringan ataupun sederhana. Okey, kadang-kadang masalah tingkah laku. Tingkah laku ni dia lebih kepada dia tak mesti budak khas, budak normal pun ada masalah tingkah laku. So how to help them adalah kita perlu memberikan peneguhan positif. Yang mana bila tingkah laku yang kita nak dia buat, kita berikan peneguhan something. Kita puji dia ke atau kita bagi dia token yang kita setujui. Token ekonomi ni satu pendekatan yang saya rasa amat sesuai kita gunakan untuk mengubah suai tingkah laku kanak-kanak yang bermasalah. Sebab kita bagi dia reward. Dia buat something yang kita nak, kita bagi dia reward. Ada perjanjian. Dia buat something yang kita tak nak, kita tarik balik perjanjian kita berikan. Contohnya, okey, kita bagi dia 10 stem. Dia buat 10 stem, dia akan dapat sesuatu yang kita persetujui dengan dia. Itu adalah satu pendekatan yang kita guna lah. Kemudian seterusnya adalah hukuman dalam bentuk time out. Di mana kalau dia buat tingkah laku yang kita dah janji dengan dia, dia akan diasingkan daripada suatu aktiviti. Contoh dia tak boleh tengok movie ataupun dia tidak boleh bermain dan sebagainya. Ini bergantung kepada kreativiti guru dan murid. Ekonomi saya kata tadi lah. Token ekonomi ni kita macam-macam. Kalau boleh cikgu paparkan di dalam kelas cikgu, nama murid kita, dan kita bagi dia sticky stamp ke atau something. Yang dia akan tengok, aku dah ada 4 stamp. Ali dah ada 10. Oh, tak boleh jadilah. Siapa Ali banyak stamp? Sebab Ali muridnya kurang bermasalah. So, yang ada masa tingkah laku, dia akan tercabar untuk dia nak buat baik. Untuk dia nak challenge kawan dia. Itu satu bentuk pendekatan yang kita gunakan dalam kelas kita.
Okey, bila kita belajar, apa yang berlaku adalah maklumat diterima oleh murid kita, iaitu mereka fahami. Diproses mengikut kefahaman mereka sendiri. Disimpan. Dibina dengan sambungan logik dan diingat kembali. Kalau kita faham proses ini, yang mana bila kita nak ajar murid-murid yang bermasalah dalam kelas kita, yang pertama kita perlu menggunakan set induksi yang betul. Set induksi yang menarik, pendekatan yang menarik supaya maklumat kita nak sampaikan mudah difahami. Kemudian, dengan bantuan bahan bantu mengajar kita akan pecahkan sendiri konten yang kita nak sampaikan mengikut kefahaman murid itu sendiri. Dan kalau dia faham, dia enjoy, dia akan simpan dalam ingatan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan menghubung kaitkan dengan sambungan logik. Sambungan logik maksudnya, bila kita nak dia mengingat, kita perlu hubung kait dengan satu peristiwa, satu kejadian, satu aktiviti yang dia nampak. Bagaimana dia nak menghubung kaitkan apa maklumat yang kita sampaikan kepada dia dengan apa yang berlaku. Dan ini akan membantu dia untuk mengingat kembali. Okeylah, adakah murid kita pernah pergi berkelah? Kita perlu tahu. So senang kita nak nak brainstorm. Contoh, kita nak buat perbincangan, tunjukkan video. Dan kita boleh berbincang dengan murid kita. Seterusnya, tahu apa yang anak murid kita mahukan. Bagaimana untuk kita bantu. Kemudian, kita perlu faham bahawa kefahaman dibina oleh kanak-kanak. Kita sebagai guru, kita adalah pemudah cara. Kita adalah pemudah cara kepada murid-murid kita. Kanak-kanak merupakan pelajar atau murid. Murid yang mana mereka belajar dengan sebahagian kecil maklumat pada satu masa sahaja. Maksudnya, mereka tidak boleh menerima maklumat dalam bentuk kapasiti yang besar. Sebagai seorang guru, kita perlulah menyediakan maklumat dalam bentuk yang kecil. Cerakinkan. Gunakan teknik task analisis dan sebagainya untuk kita nak mengajar murid-murid. Kemudian bantu anak murid kita kenal pasti isi penting untuk mereka belajar dan mereka fahami. Dan paparkan hasil kerja murid lain yang terbaik untuk memberikan rangsangan kepada kanak-kanak yang lain. Untuk, oh kawan dia buat cantik lah, aku pun nak buat macam ni lah. Okey. Sekiranya murid bersedia untuk belajar, tapi dihalang, maka kesannya akan mengecewakan. Maksudnya murid dah bersedia nak belajar dah, tapi cikgu tak bersedia. Cikgu punya pendekatan pengajaran kurang menarik. Cikgu kurang menggunakan konsep fun learning. Dan lama-kelamaan, murid akan menjadi tak minat nak belajar. Sekiranya murid belum bersedia untuk belajar, tapi mereka dipaksa, so kesannya juga akan mengecewakan. Maksudnya sini adalah, bila kita berhadapan dengan murid, kita mesti pastikan murid kita sedia untuk belajar. Belajar tanpa dipaksa. Berikan bimbingan yang memuaskan. Dan insya-Allah hasilnya akan memuaskan hati kita. Dan poin saya yang terakhir adalah, kita perlu tahu bahawa murid kita mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Yang saya katakan seperti VA. Okay. Visual adalah suka. Okay, murid-murid yang mempunyai gaya pembelajaran visual ni, mereka suka nak ingat nama, tapi mudah ingat rupa dan ciri tentu. Kita yang dewasa pun, kita pun ada ciri gaya pembelajaran visual. Bila jumpa kawan kita, nama tak ingat lah, tapi muka hang kucam lah. Itulah maksud kita punya ciri-ciri gaya pembelajaran visual. Murid di sini lebih mudah belajar dengan baik kalau ada bahan bantu mengajar yang bergambar. Dia lebih gemar membaca buku cerita sendiri berbanding orang bacakan untuk dia. Sebab dia suka melihat. Dan dia cenderung untuk menulis nota. Dia suka untuk mengingat arah jalan atau maklumat yang diterangkan secara lisan. Dan dia gemar permainan puzzle atau visual based game. Inilah murid yang mempunyai ciri gaya pembelajaran visual. Ini ke visual, dia lebih suka pada peta minda, buat graf atau buat carta,
buat gambar dan juga penyusunan grafik. Auditory. Auditory, mereka ni mudah ingat nama berbanding rupa. Cenderung lupa apa yang mereka baca sehingga dibincangkan semula. Mereka lebih gemar beri tindak balas terhadap dorongan fizikal. Seperti tepukan di belakang. Kalau katakan dia leka, kita tepuk belakang, pegang belakang dia akan alert. Lebih gemar berbincang daripada membaca. Dia tak suka baca tapi suka berbincang. Bila dia bincang, dia dapat faham. Dan dia sering sangat dipengaruhi oleh suhu dan tahap keseriusan belajar. Maksudnya kalau belajar tu tak selesa, dia tak boleh nak beri perhatian pada apa yang dia nak dengar. Mudah terganggu oleh bunyi dan seorang pelipur lara yang baik. Dia suka bercakap. Kalau bab bercakap, dia memang satu. Dia memang paling pandai. Paling bijak. Paling berbakat. Dan dia lebih gemar memberi laporan secara lisan berbanding dengan bertulis. Ini adalah auditory. Dia suka berbincang, suka mendengar, suka bercakap, suka belajar, berkumpulan. Kinestetik. Dia lebih mudah ingat perkara yang dia buat. Dia buat, dia ingat. Dia lebih pada suka menyelesaikan masalah atau kita panggil problem solver. Dia gemar menyertai aktiviti berbanding sebagai penonton. Dia nak buat bila dia nak melihat. Dia gemar simulasi, gemar drama, gemar buat aktiviti luar. Dan gemar menunjukkan emosi melalui body language. Okey. Dan slide saya dah nak habis dah. Apa yang penting bagi kita, pengusaha tadika, guru tadika adalah kenal pasti murid-murid kita. Kerana berkemungkinan ada murid-murid dalam kelas kita adalah murid yang istimewa. Bila kita kenal murid istimewa itu, kita akan tahu bahawa di sebalik dipanggil so-called kecacatan ataupun kekurangan mereka itu, sebenarnya mereka ada kekuatan dan juga kelebihan. Yang mana kita guru, kita perlu mengenal pasti dan gunakan kekuatan dan kelebihan tersebut untuk mengatasi ataupun untuk menyeimbangi kekurangan yang mereka miliki tersebut. Kita guru yang perlu bantu mereka. Focus on their strength, not just weaknesses. Kita perlu fokus apa kekuatan murid tersebut dan guna kekuatan tersebut untuk membantu mereka mengatasi kelemahan yang mereka miliki. Pembelajaran. Pembelajaran melibatkan pengalaman positif dan negatif. Oleh itu, sebagai seorang guru tadika, kita perlulah memperbanyakkan pengalaman pembelajaran murid kita yang positif. Konsep fun learning. Konsep satu pelajaran yang orang kata apa, dia enjoy belajar. Dia enjoy berada di tadika kita. Sebab, individu yang dibiasakan dengan rasangan yang menyeronokkan, dia akan lebih mampu untuk menghubungkan pengalaman apa yang dia belajar itu dengan kehidupan seharian dia. Pembelajaran adalah memerlukan satu rasa penerimaan. Kalau murid kita dapat menerima apa yang kita ajar, ia akan mendatangkan satu hasil rasa yang selamat dan murid akan rasa suka nak belajar dengan kita. Dia dapat menerima cara pengajaran kita, dia dapat menerima kita sebagai guru dia dapat menerima teguran kita dan sebagainya. Sebenarnya, sebagai guru, kita perlulah membina bonding yang baik dengan murid kita. Sebagai guru, kita perlu mengelakkan rasa takut murid kepada kita. Sebab apa? Kalau rasa takut itu akan menyebabkan murid kita takut nak belajar. Dia tidak boleh nak membuka dia punya minat nak belajar dengan kita. Dan juga kita perlu pastikan bahawa persekitaran tadika kita itu tidak wujud buli ataupun hukuman yang tidak adil. Buli ni kadang-kadang dia bukan buli, kadang-kadang yang bentuk dia buli, kadang-kadang dia seperti kawan-kawan dia suka buli dia. Buli yang orang kata apa, yang contoh suruh ambil pensel dia. Sebagai guru ni kita perlu pastikan dia tidak berlaku dalam bilik belajar kita tadika. Dan slide saya yang terakhir ni adalah
Jika seorang murid kita itu diajar dengan kaedah dan strategi pengajaran yang selari dengan kecenderungan mereka untuk belajar, maka murid kita akan lebih mudah menerima dan memproses maklumat dengan pantas dan berkesan. Maksudnya, kalau kita sebagai guru, kita ajar murid kita dengan kaedah dan strategi pengajaran yang selari dengan kecenderungan untuk belajar, dia akan lebih mula memahami kita. Dan hasil dia, murid kita akan mendapat apa yang kita sampaikan. Okey, sekian dulu saya punya perkongsian. Saya harap perkongsian saya ini dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang baik itu daripada Allah dan segala kelemahan itu daripada saya. Dan feel free to contact me kalau ada apa-apa pertanyaan. Sekian. Terima kasih.